Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So kelas ni dah direkod. Okay, so kita petang ni kita nak fokus kepada ini yang asas lah. So asas ni ini bukan fokus kita petang ni. Cikgu nak fokus terus pada formula. Okay, kepada formula. So kepada formula kinematik. Okay, kepada formula kinematik. So kat sini sekejap cikgu kena balas. Ya. Apa mata pelajaran ni? Betul lah. Ya. Di fizik kan? Sekejap. Okay. Hello, kejap ya. Okay, siapa yang tak dapat masuk tu, cikgu minta maaf dulu. Taklah nak. Okay. Sekejap. Okay. So kita nak cerita kat sini pasal formula kinematik. Macam mana gunakan formula kinematik. Wih. Right. So pertama, kalau korang tengok dekat skrin, ada 4 formula yang cikgu senaraikan. Okay. A, V, tolak U over T. Tak dengar. Okay, siapa yang tak dengar? Ada yang tak dengar ke? Alright. So first kita nak tengok formula kat sini, kinematik. Ada 4 formula kinematik. 1, 2, 3, 4. Okay, tapi bila kita cerita pasal gerakan, motion, ada 5 perkara yang kita perlu tahu, iaitu, okay, siapa yang conteng tu sabar dulu. Sekejap lagi cikgu bagi masa conteng. Tahu korang excited, tapi kita tengok dulu. Okay, so untuk motion, pergerakan, ada 5 perkara yang kita perlu tahu. So, pertama, kesedaran, displacement, jauh dia bergerak. Tapi yang tak mute tu. So, yang pertama displacement, sekali lagi. Nombor 2, kita boleh tahu berapa halaju awal. And nombor 3, halaju akhir, final velocity. Nombor 4, acceleration. And T time. So ada 5 perkara bila kita cerita pasal motion. Berapa masa dia bergerak, berapa laju dia, berapa pecutan, okay, berapa laju awal. Right, sekejap. Okay, mute. Aduh, sekejap susah kalau semua orang. Okay, macam nak pergi dengar suara, tekan dekat audio. Okay, dekat audio, tekan screen dekat audio. Nanti akan dengar suara. Siapa yang tak. Okay. Okay. So ada 5 perkara. Ya Allah, susah juga kalau orang ramai ni. Okay, so ada 5 perkara. Korang boleh tahu berapa jarak dia, berapa sesaran dia, berapa jauh. Okay, motion kita bergerak. Okay, berapa laju awal, initial velocity, berapa laju akhir, berapa pecutan, and last kali time. Tapi bila kita tengok formula, hanya ada dalam setiap formula hanya ada 4 perkara. Okay, formula pertama ada A, V tolak U per T. So huruf yang tak ada dalam formula yang pertama adalah S. Okay. Yang pertama tak ada S. Okay, tak ada S. Tak ada S maknanya tak ada sesaran. Ambil buku kita. Sekejap lagi kan. Oh, ada ni. Allah. Mak sabar. Boleh faham. And then nombor 2, kalau kita tengok dalam senarai ni. Okay, dan kalau kita tengok dalam senarai ni, huruf yang tak ada
ada S 1/2 U plus V T. Okay, so huruf yang tak ada dalam senarai itu adalah huruf A. Okay, huruf A. So tak ada huruf A. Nombor 3, kalau kita tengok senarai itu S UT plus half AT square, huruf yang tak ada kat situ, tak ada huruf V. Daripada 5 huruf yang cikgu senarai kat atas, so kat situ tak ada huruf V. Yang seterusnya, yang terakhir, kalau korang tengok formula tu, V square U square plus 2AS, huruf ni yang tak ada dalam senarai adalah huruf T. Okay, so macam mana kita nak menyelesaikan soalan melibatkan motion? Yang pertama, kita tengok dulu soalan. Okay, yang ni tadi sebenarnya cikgu dah bagi dekat dalam group. Okay, dekat dalam group. So korang boleh ni lah, kalau tak download lagi ataupun tak dapat tengok, it's okay. Sebab nanti kita akan, cikgu akan bagi jugalah dia punya ni. Okay, video ni pun record, so cikgu akan upload dia nanti video ni. So yang seterusnya, okay, kita baca dulu soalan. Nombor 1, tolonglah baca soalan. Okay, baca soalan and jangan gabra. Tu nombor 1. Okay, kita baca dulu soalan. So kat sini ada after landing on a runway. So kapal terbang, a plane slow down so its velocity reduce from 75 to 5 in 20 seconds. What is the acceleration? Berapa pecutan? So nombor 2, lepas baca, okay, tolong list. Right, lepas baca kita list. Okay, apa yang nak listkan? Kita listkan maklumat yang ada. Okay, kita listkan maklumat yang ada. So apa maklumat yang ada? Kita tengok. After landing a runway, a plane slow down so that the velocity reduce from 75 to 5. So kalau cikgu listkan, 75 is U, initial velocity. Laju awal-awal dia 75. 5 adalah akhir dia, final V. Okay. And then kita ada maklumat 20 second is time. Right. And then what is acceleration? Maksudnya dia nak A. So bila kita list, kita ada U 75. Kita ada V final 5. And then kita ada T 20 second. And kita ada A nak cari. Okay. So bila kita letak kat sini list, huruf apa yang tak ada? U, V, T, A. Dalam senarai kita tak ada huruf S. So bila tak ada huruf S, kita tengok balik formula kinematik, ada 4 tadi. Cikgu tulis balik 4 formula kinematik tadi. So A, V minus U over T. Okay, yang ni tak ada S. So kita guna yang ni. Yang seterusnya, kalau kita nak pakai yang ni, S half U plus V T. Yang ni tak ada A. So tak boleh nak cari A. Okay. Kalau kita nak pakai yang seterusnya tadi, S UT plus half AT square. Yang ni tak ada huruf V. And yang terakhir V square U square plus 2AS. Yang ni tak ada huruf T. So bila kita senarai yang tak ada huruf A, pakailah formula yang tak ada huruf A. Okay, so tak ada huruf A, kita masukkan. Okay, lepas ni dah algebra. So fizik dia kat mana? Fizik dia sampai sini je. Nak pilih yang mana, ataupun nak faham situasi dia, pilih yang mana, itu fizik dia. Dan yang seterusnya algebra. So kita nak A, V, masukkan V 5, tolak initial 75 over time 20. Okay, so 5 tolak ni korang akan dapat 70. Tolak 70, jangan lupa tolak 70 bahagi dengan 20, so dapat negatif 3.5. Okay, kenapa ada negatif?
Negatif untuk acceleration, kalau negatif tu maksudnya dia slow down. Okay, velocity dia reduce. Dalam kes ni kita assume dia reduce uniformly. So dia berkurang secara seragam. Okay, berkurang secara seragam. Alright, ada yang tanya dekat chat, cikgu ada tips tak macam mana nak ingat formula tu? Oh, macam nak ingat Tulislah banyak kali. Okay, tulis banyak kali tu insya-Allah ingat. Okay, so tulis banyak kali. Ada 4 je pun. Okay, ada 4 je formula dia. So itu yang pertama. Okay, kita tengok macam ni kita nak apply pada soalan yang seterusnya. Okay, kita ambil, cikgu pilih Cikgu pilih soalan. Okay. Cikgu pilih soalan. Okay, yang ni lah. Yep, by the way, cikgu tengah ajar bab daya kan? Bukan bab daya, bab 2, motion 2.1. Okay. So, kita tengok soalan kedua kat sini. Sport car moving along a straight track, velocity is 40. After 3 seconds, the sport car reach 50. Calculate the displacement. Cepat sangat ni. First, apa yang kita kena buat sama macam tadi. Baca and list. Okay, baca and list. So dekat sini kita ada, dia kata awal initial U40. And then dia move sampai ambil masa time dia 3 second. Okay, and then V sama dengan 50. Okay, soalan dia calculate displacement S. Okay. So bila kita hitung sesaran sesaran. Bahasa Melayu sesaran. Okay, so bila kita list yang tak ada dalam senarai kita tak ada huruf A. Okay. So bila tak ada huruf A, formula yang tak ada huruf A kalau ikut senarai is S half U plus V T. Sebab dalam formula ni tak ada A. Okay, so bila tak ada A, korang gunalah formula tu, masukkan. Okay, yang seterusnya semua algebra. S half V plus U, okay, times T 3. Okay, 1/2 90 3 45 darab 3 135 meter. God damn it. Right. So itu Damn it. cara dia. Okay. So untuk next question, Bodoh si Haris. Babi PS4. Mesial lah. okay. So contoh macam ni. Cikgu bagi masa. Okay, cikgu bagi masa. Siapa yang nak cuba, cikgu bagi masa. Cuba dulu. And then jawapan dia boleh tutup di komen. U dia 1. Okay. Kita cuba dulu.
8 minutes. What the hell? Oh, nice. Okay, so try senaraikan. Jawapan memang cikgu dah bubuh. Cikgu dah letak kat jawapan, kat soalan tu dah ada jawapan. Cuma nak tengok korang boleh tak senaraikan and then apa maklumat yang ada, formula mana nak pakai, itu penting. So dekat sini cikgu letak dulu dia punya 4 formula tadi. A, V tolak U per T. S 1/2 U plus V. Formula ketiga S equals to half A T plus half AT square. Okay, and then V square U square plus VAX. Okay. So formula mana yang pakai? Nak pakai nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okay, boleh tulis dalam Dua. chat, korang boleh tulis pakai nombor berapa. Tak seli. Shit. Cikgu. Ya? Cikgu. Ya. Saya rasa boleh suruh Haziq Azlan. Hello? Okay. Okay, so dekat sini pakai nombor 2. Okay, sebab apa pakai nombor 2? Okay, good. Okay, so ada yang tunjuk pakai arrow, okay betul. Pakai nombor 2. Sebab kita list dulu. So U dia, sebab tak ada A. So U dia adalah 1. And V dia adalah 5. And then time. Okay, time tu kena hati-hati. Time kat sini is 0.5 minit. So bila kita nak buat pengiraan kinematik, kita tak nak dalam bukan unit SI. So kita tukar unit SI. 0.5 minit. Nak tunjuk orang belajar kadang-kadang dengan handphone. Right, siapa yang belum mute tu? Ya lah, tengah makan. Okay, so saat kita dapat 0.5 minit, ni kena pandailah tukar. 0.5 minit, okay, darab dengan macam ni. 31. Minit darab dengan 60 saat untuk 1 minit. So minit ni potong. Dapatlah saat 30 saat. And then soalan nak S. So bila kita list, yang tak ada adalah A. So bila tak ada A, guna yang kedua ni. Okay, so bila kita guna yang kedua, dia jadi S equals to 1 campur 5 darab 30. Okay, 1/2 darab 6 darab 30, 30 90 meter. Okay. Cikgu. Yup. Cikgu suruh Haziq Azlan tu bising ah. Cikgu. Hello, siapa ni? Hello. Kat mana siapa cakap? Okay, cikgu nampak. Oh, cikgu. Ya. Okay. Nak tanya. Aha. Cikgu. Ya. Yang seragam tu tak ada kacau apa-apa kan maksudnya? Tak ada kacau Maksudnya- apa-apa. Tak ada kacau apa-apa. Sebab dalam SPM,
memang korang akan jawab kinematik ni assuming laju tu pecutan tu seragam. Acceleration dia sama je. Okay, seragam tu maksud dia, okay, kejap cikgu tunjuk Nanti cikgu terangkan Okay. seragam tu. Nanti cikgu terangkan seragam. Okay, so ini yang soalan macam ni lah. Alright, so siapa yang dah download tadi, korang boleh gunakan tips ni untuk jawab semua soalan yang cikgu dah bagi dekat group tu. Okay, cikgu dah bagi dalam bentuk PDF, ada beberapa lagi soalan korang boleh cuba, tapi cara dia sama. Baca dulu soalan, and then listkan, okay, and then dah lepas list, baru pilih formula mana, ikut huruf yang tak ada tadi. Okay, so contoh kat sini, ni tak ada A lah. Right, cikgu nak cerita pasal pecutan seragam tadi. Mana pecutan? Okay, pecutan seragam. Okay, kita ambil yang ni, kita ambil balik yang kapal terbang ni tadi. Okay, yang kapal terbang ni tadi. Alright, so kapal terbang ni tadi, dia kata mula-mula laju dia 75, lepas tu dia jadi 5, and then dia tanya berapa dia punya pecutan. Okay, pecutan yang kat sini pun kira pecutan seragam lah. Okay, pecutan seragam. So yang cikgu nak tunjuk kat sini adalah apa maksud pecutan seragam, apa maksud negatif 3.5 kali 10 negatif 2 ni. Okay, apa maksud dia? Alright, so cikgu boleh buat macam ni. Okay, kata kita nak bagi nampak mudah macam ni. Katalah kita ada contoh macam ni lah. Okay, so ni contohnya jarum dia tunjukkan nombor 75. Okay, dia tunjuk nombor 75. Katakanlah. Itu contoh. Okay, so dia tadi berkurang sampai last kali dia tunjuk nombor 5. Okay, 5 ms negatif 1. Right. Masa yang dia ambil untuk dia berkurang tu, okay, so masa yang dia ambil untuk yang dia berkurang adalah, sekejap tengok balik, ambil masa 20 saat. Okay. Okay, ambil masa 20 saat. Bermaksud daripada laju dia 75 ni, nak turun sampai 5, ambil masa 20 saat. Okay. Bila kita cerita pecutan dia tadi, yang kita kira dapat pecutan dia negatif 3.5 ms negatif 2, ini maksudnya, okay, maksudnya 1 saat, okay, kalau cikgu letak ni 1 saat, dia berkurang 3.5. Bermaksud kalau dia berkurang 3.5, dia akan jadi 70 1.5. Okay. Sebab apa dia berkurang 3. Dia berkurang 3.5. Okay. So 75 tolak dengan 3.5, dia punya hal laju berkurang. Itu yang jadi 71.5. So lagi 1 saat. Okay, lagi 1 saat berkurang lagi 3.5. So dia akan jadi 68. So berkuranglah 3.5, 3.5, 3.5, 3.5 sampai cukup 20 saat. Dia dah jadi 5. So dia berkurang tu sentiasa sama. Dia berkurang negatif 3.5, negatif 3.5, negatif 3.5. So itu maksudnya nyah pecutan seragam. Dia berkurang tu sama banyak. Nyah pecutan seragam. Okay. Right. Okay. So bila kita cerita bab ni, ini baru 2.1. Okay, and then 2.1 pun bahagian ni belum habis lagi. Okay, bahagian ni belum habis lagi. 2.1 ni belum habis lagi.
Sebab 2.1 dia stop sampai 3 tick. Iterative. Okay, iterative. Right. So untuk bab ni tadi ada yang tanya dekat chat, formula ni bagi ke tak? Kalau dalam SPM formula ni ada, dia bagi. 1, 2, 3, 4 ni cuma tak silap cikgu kalau senarai untuk SPM formula yang pertama ni ada, cuma cara dia tulis macam ni. V sama dengan U plus AT. Okay, V U plus AT. And the second one, this one kalau SPM 2020 yang ni tak ada. Okay, yang ni tak ada. Dalam senarai, this is first one, second one and third one, yang ni ada. 3 yang cikgu tandakan tu ada. Yang tengah tu tak ada kalau SPM 2020. Untuk SPM tahun depan tak pasti lagi sebab format belum ada. Okay, format belum ada. Alright. So uniform acceleration. Ya, betul. Yang cikgu ceritakan tadi uniform deceleration. Kalau dalam soalan tadi uniform deceleration ataupun kita panggil nyah pecutan seragam. Boleh juga dipanggil mala. Okey, nyah pecutan mala. Okey, kalau bahasa Inggeris dia boleh guna constant deceleration. Boleh juga guna uniform deceleration. So untuk formula kinematik ni nak pakai memang kita sentiasa kena assume yang pecutan tu berubah, meningkat ataupun menurun dengan nilai yang sama. Baru kita boleh guna formula kinematik yang ada dekat sini. Okay. Alright. So untuk sesi kali ni dekat cikgu punya skrin ni dia dah paparkan remaining meeting time adalah 2 minit. So kita ada lebih kurang 2 minit saja lagi. Sebab kalau partisipan ramai dia hanya limitkan dalam lebih kurang 40 minit ke 30 minit untuk satu sesi. So kita hanya ada masa lebih kurang 2 minit lagi. So itulah masa yang sempat untuk cikgu terangkan topik ni, topik motion. Okay, topik motion. A few ada notes dekat sini. Okay, yang notes berkaitan dengan speed, velocity dan juga berkaitan dengan distance and displacement. Ini yang asas. So yang asas ni cikgu akan letakkan dalam YouTube. Okay, so cikgu akan letakkan dalam YouTube. So korang boleh tengok nanti dalam YouTube. Siapa yang dah download penerangan yang ini. Okay, penerangan berkaitan dengan beza antara speed and velocity. And juga last sekali apa perbezaan velocity, laju and acceleration, pecutan. So ini topik asas penting. Cuma yang sempat untuk masa yang ada adalah untuk cerita dekat korang macam mana nak guna kinematic equation, persamaan. Sebab ramai yang selalunya komplain tak tahu nak pilih yang macam mana. Okay, so tips dia sebelum masa kita habis adalah nombor 1, make sure korang baca dulu soalan sampai habis, cuba fahamkan situasi. Nombor 2, tolong listkan information yang ada dalam soalan. Nombor 3, baru pilih formula yang ada dengan syarat korang tahu 4 formula tersebut. Dan yang terakhir, tolong jangan salah dari segi algebra. Okay, so itu sahaja untuk petang ini. InsyaAllah info lain cikgu akan bagi tahu dalam group. Okay, you just stay in the group. InsyaAllah kita akan buat revision untuk siapa yang berminat untuk free revision. InsyaAllah akan ada juga hari-hari insyaAllah. Okay, so itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.